kru perjalanan yang sebelum ni, dia ada report ada kejadian macam seal pintu beku. Okay, kita rewind balik masa tu flight 522 ni baru sampai dari London awal pagi tu. Kru sebelumnya masa flight daripada London tu, dia orang ada bagi report lah, dia bagi laporan pasal ada seal pintu kat flight dalam pesawat tu beku. Betul ada bunyi pelik lah kat pintu servis katanya belah kanan. Okay, lepas tu kru ni dia request kat company untuk buat full inspection untuk pintu tu lah, sebab beku lah. Patutnya tak patut beku macam tu kan. Okay, lepas tu masa dah request, okay, ada jurutera datang buat check lah kat, untuk memastikan apa masalah dia kan. Okay, dia masa check tu dia buat pressurization leak check. Okay, kalau nak buat pressurization leak check ni, kena, kalau ikutkan kena, kalau nak buat masa enjin tengah padam, sistem pressurization tu kena set kat manual lah. Sebab kalau asalnya default dia auto lah. Okay, tapi dia dah set kat manual, lepas tu baru buat check. Okay, tapi dah habis check, dia kena tukar balik ke auto balik lah. Tapi nya masa check tu, yang jurutera yang check tu dia terlupa nak set balik kepada auto. So dia tertinggal kat situ. Okay, bila pesawat nak mula terbang balik untuk flight pagi tu kan, kru pesawat dah terlepas pandang lah yang dia punya switch tu dah manual auto tu dah tertukar ke manual lagi, tak tukar balik auto lagi. Tapi kalau ikutkan prosedur, dia orang dikehendaki untuk check dia punya switch tu, make sure ke auto 3 kali. Maknanya sebelum flight, lepas tu bila dah start engine, lepas tu selepas take off, dia punya SOP macam tu lah. Dia maknanya kena check balik lah. Itu ya, sebab benda tu kritikal. Masa 3 kali prosedur tu, kru seorang tak perasan setting tu berubah ke manual. Nak jadi cerita lah, semua tak perasan lah. Memang nak jadi sebab kan. Okay, lepas tu masa pesawat berlepas pukul 9:07 pagi tu, dia orang terflight berlepas dalam keadaan pressure system tu manual lagi. Lepas tu masa dah tengah kira tu, masa tengah naik tadi, tekanan dalam pesawat patut makin rendah sebab dia makin tinggi. Lepas tu dalam altitude 12,040 kaki tu, siren altitude warning berbunyi. Bunyi tu maksudnya suruh kru untuk berhenti daki lagi, untuk naik altitude lagi. Tapi kru dah salah faham lah. Sebab bunyi dia sama dengan bunyi take off configuration. Bunyi beep dia tu, bunyi yang sama. Kalau bunyi tu beep take off configuration tu berbunyi, maksud dia pesawat belum sedia untuk berlepas. Tapi pilot dengar bunyi take off tu waktu kat atas, dia orang macam pelik lah, kenapa kan. Selain daripada tu, ada satu juga lampu warning lain nyala. Masa tu ada nama lampu equipment cooling. Dia menyala bila udara yang lalu untuk kipas penyejukan. Equipment ni diorang dalam tu, dia orang ada penyejukan sistem penyejukan. Tapi since kalau udara untuk sistem penyejukan tu tak cukup banyak, dia ada bunyi lah. Kalau kes ni maknanya yalah, udara kat atas dah kurang lah, dah makin nipis, dah tak cukup, sebab tu dia berbunyi. Kan? Untuk kegunaan bernafas dan juga kegunaan untuk cooling ni, maknanya dia dah tak cukup dua-dua kan. Sebab tu dia berbunyi. Lepas tu bila dah altitude warning tadi berbunyi, yang masa tu yang bunyi yang sama dengan yang pressure system tu. Lepas tu dia call operation center, beritahu engineer dah call juga, tanya untuk pressure system panel punya switch tu dah tukar ke auto ke belum. Tapi masa tu dia dah melepasi level yang kalau manusia dia ada had tinggi dia. Dia lebih daripada tu, dia kena bantuan pernafasan. Agaknya dia orang call center, so dapat bercakap dengan engineer tu lah. Engineer yang sama dengan yang buat check tu. So engineer tu tanya, dah ada check tak benda tu? Dia cakap switch tu dah ke auto ke belum, ke manual. Dia nak verify. Dia call tu, dia tanya sampai 2-3 kali tau. But dia macam dah tahu kan, dia tu tanya benda tu kan. Sebab dia kalau aku tak pastilah aku ada dengar tak, tapi dia punya tu dia ada tanya juga benda-benda lain. Tapi yang itulah dia tanya 2-3 kali, pilot masa tu dah ada simptom hypoxia. Lepas tu dia dah macam
dia dah tak berapa bukan waras, dia dah tak berapa nak Sedar tak boleh sedar. dah tak boleh fikirkan ni kan. Lepas tu masa tu dia abaikan soalan yang engineer tu tanya, lepas tu dia pergi tanya soalan lain kan. Sebab simptom tu lah, hypoxia tu lah. Hypoxia tu. Lepas tu masa tu flight diorang dah still dalam keadaan mendaki lagi, sebab dia kira kategori rendah lah untuk dia belum sampai altitude yang diorang dah set untuk autopilot kan. Okey, lepas tu dia dah masa tu keadaan dah hypoxia, lepas tu dah hampir-hampir blackout. Flight dah sampai satu tahap dah 34,000 kaki dan dah masuk ruang udara Athens. Masa tu dia dah sampai 34,000 kaki ni tadi, dia dah sampai ke tahap tu dia tak daki lagi dah. Dia maintain kat situ je. Lepas tu dia ada autopilot dah set kan. Dia dah masuk ruang udara Athens. Lepas tu dia dah masuk tanpa hubungi ATC, Air Traffic Control Athens punya. Okay, flight 522 ni cuba dihubungi sebanyak 19 kali masa dalam keadaan ni, tapi tak ada jawapan lah. Lepas tu bila dah sampai berhampiran lapangan terbang Athens tadi, pesawat yang dah set dalam holding pattern, dia terbang altitude yang tadi tu 34,000 kaki, tapi since dia tak di set untuk, dia dah tak dikontrol untuk turun balik, so dia duduk tunggu kat holding pattern je lah. Lepas tu dia keadaan autopilot ni terbang dalam masa 70 minit ke atas. Sejam lebih kau. Sejam lebih ke. Tapi minyak dah. Yalah, dia minyak sikit je dia buat. Kira lebih kurang macam ngam-ngam je dia buat untuk flight ni. Lepas tu dia nak pergi ke Perak tu, dia akan review lagi sekali kan. Biasanya macam tu lah. Masa ni kalau ikut logiknya dah tak ada respons, mesti dah agak flight semua diorang kru, pilot semua dah kiranya dah tak sedar dah conscious kan. Sebab tu lah dua pesawat yang F-16 yang dia pejuang yang diorang cakap disuruh untuk intercept diorang ni kan. Siasat kan, sebab dah lama kan. Kenapa? Sebab tak ada sebab munasabah, kenapa dah dalam holding pattern apa semua tak ada respon kan. So macam diorang hantar pesawat tu yang pesawat pilot F-16 tu cakap co-pilot dia tersandar kat ni kan. Lepas tu captain punya kerusi tu kosong. Itu yang cerita dalam episod lama. Nak tengok episod 1 kena tengok balik episod 1 lah. Dia ada cerita bukan sambung daripada sana kan. Okey, dah kiranya kat sana dah lepas F-16 tu intercept. Kiranya kalau ada video, patutnya ada, aku tengok video pasal view daripada kamera yang F-16 punya pesawat dia kiranya dia tak nampak actual pesawat, tapi dia macam radar punya image je lah. Image video daripada radar kan. Kapal terhempas. Aku dengar suara pilot F-16 tu pun macam dia sendiri terdengar suara dia macam suara panik. Dia sendiri panik tengok Mayday, Mayday. Dia suara tu kita bergetar suara dia kan. Masa tu dah terhempas lah. Okey, dah terhempas. 121 orang semua tak dapat diselamatkan. Tak lama lepas ni dia ada isu lah. Ada lawsuit lah. Ada lawsuit dia orang ahli keluarga yang mangsa dia orang buat kira nak saman lah. lawsuit against Boeing lah, dengan Boeing pada 2007. Lepas tu ada 2, 3, 4 orang yang kira pegawai utama lah, tinggi untuk company Helios ni, dia jadi defender lah. Kalau tak silap aku dia macam ni, ada 4, dia panggil 4 orang, tapi ada 1 orang sampai sampul tangan kerajaan negara kan. Lepas tu okey, terlepas 4 orang ni. Ini kes kat ni ya, Cyprus. Kat Cyprus. Ini lawsuit ni kat Cyprus. Lepas tu kat Cyprus terlepas. Kat Cyprus terlepas. Tak lama lepas perbicaraan yang kes kat Cyprus ni, masa ni dah Disember 2011, dia ada perbicaraan baru pula, tapi ni kat Greece lah pula. Bukan kat Cyprus lah. Bukan Cyprus lah, ni kat Greece pula. Panggil lagi orang yang sama, tapi dia sebelum ni 4, ada 3 je lah yang daripada yang sama tu. 3 tu dipanggil. Salah seorang dia ada CEO kena, lepas tu flight operation manager kena, lepas tu dengan chief pilot kena. Lepas tu ada seorang lagi dia dipanggil lagi, chief engineer. Okey, April 2012, dia orang semua didapati bersalah. Lepas tu dihukum penjara 10 tahun. Tapi tahun 2013, yang chief engineer tadi, dia buat rayuan lah. Okey, berjaya. Tapi yang 3 orang lagi tu tak boleh lah. Kiranya rayuan gagal lah, tak berjaya. Seorang yang berjaya. Seorang je berjaya. Lepas tu dia punya hukuman
tetap yang 10 tahun lagi, penjara 10 tahun, tapi dia diberi kelonggaran lah untuk dia tulis ni buyout sentence $79,000 euro. Sorry, 79,000 euro, bukan dolar euro, 79,000 euro untuk setiap seorang. Okey, yang tadi 79,000 dia orang dah kena apa, kiranya macam bayar untuk elakkan penjara tadi, 79,000 euro kan. Tapi ada seorang sekali chief pilot, dia terlepas juga lah, sebab apa nama, sapu tangan kerajaan Bulgaria, sebab dia kata kerajaan Bulgaria rasa macam dia tak bersalah lah. So kira 2 orang lah terlepas. Seorang yang tadi tu Alan Owen, chief engineer, seorang yang tadi terlepas, chief pilot. So okey, selesai. Okey, lepas penyiasatan kerajaan Greek kat kawasan, kat negara Greece tu, dia orang menyalahkan apa nama, kiranya human error lah, kecuaian manusia lah. Sebab tak check sebab tak check, sebab dah engineer masa check tu dia dah silap sekali, tapi dia orang pun tak check sekali. Kru boleh check, patutnya check 3 kali dia orang termis. So macam betul lah, human error lah. Memang human error lah, tak nak kata kan. Okay, sejak kemalangan ni Boeing dia dah kiranya dah buat update lah, kiranya dah membaiki lah, kiranya menambah baik kan. Menambah baik apa nama, dia orang punya Boeing 737 ni ada pertambahan kad untuk apa, mengelakkan kekeliruan lagi. So dia orang buat bunyi yang asing, betul, dan juga ada lampu asing lagi sekali. So tak ada kiranya dia punya tu tak ada jadi mengelirukan lagi lah. Orang cepat nak capture apa problem dia. Masalah dia kan. At least dia punya tu lagi kiranya dia cepat untuk apa nama, analyse lah apa yang masalah kan. Lepas Boeing pasang apa, ada buat penambahbaikan tu, harapnya tak adalah apa kejadian berulang. Tapi bagi aku dia punya ni apa, kalau ni still kiranya belajar dari kesilapan lagi lah. Mana-mana flight pun mesti, pesawat pun mesti ada kekurangan. Kalau tak jadi macam ni, kita tak tahu kan. Betul. Kalau jadi tu dah tahu lah apa yang kurang, apa yang kena tambah baik kan. Betul. Aku kalau nak, contohnya kalau pergi jauh-jauh kan, nak kena naik ke flight kan, aku cukup takut fikir benda ni lah. Aku selalu, kalau contoh masa aku buat baca-baca note untuk benda ni kan, aku fikir, ini kalau aku selalu fikir kalau kena kat situasi aku kan, aku salah seorang passenger dalam ni kan, aku tak tahulah, aku rasa macam takut gila lah, confirm lah. Betul. Aku jadi fobia sebab nak pergi, contohnya aku nak pergi Sabah Sarawak apa, aku takut. Naik flight aku tak tahu apa nak jadi ni. Bagi aku benda ni sekecil-kecil barang pun boleh jadi masalah besar. Macam ni lah, berengah macam simple, satu switch je. Switch teralih, habis. Macam tu kan. Walaupun dikatakan ikut jalan udara ni antara yang paling selamat. Kalau dia lagi selamat kalau ikut jalan darat. Kalau ikut kan. Tapi kalau ada accident pun dia paling teruk pun. Bagi aku takut bukan apa, sebab dia punya survival rate tu macam susah, macam rendah kan. Kalau kau pernah naik flight Masa aku mula naik, masa tu kes MH370 dengan MH117 kan. 370 dan 17. Masa tu baru jadi lah. Aku masa tu first time naik 2014 kan. 2014. Berkurang tu lah, dah lama kan. 6 tahun sudah, 5 tahun sudah. Aku takut kau tau. Macam aku rasa masa tu aku ada macam aku wasiat kawan aku minta maaf semua tau. Aku takut gila tau. Ya. Sebab aku takut betul serius, aku takut. Betul lah, aku first time, sebab tu aku seorang tu. Lepas tu masa dia naik kan, aku perasan aku kan, masa dia take off tu kira kan. Masa dia naik tu aku rasa macam mana, kita dah biasa naik kereta, kita tahu ada tayar dekat jalan kan. Ini aku tak rasa benda yang selamat tau. Aku cakap aduh, apa yang benda boleh aku fikir selamat ada tayar ni, tak tahu kat atas kan. Lepas tu aku fikir, sebab dia selalu kan dia fly tu memang bawah tu laut kan. Aku dah tak pernah berenang, aku takut itu je tau. Takut lah serius. Tapi alhamdulillah dah aku naik 2-3 kali, alhamdulillah tak ada masalah apa. Tak fikir sangat. Tak ada fikir mungkin sangat. Macam aku mungkin sebab aku tak pernah naik. So macam aku pun dah jadi nak mengelak naik. Kalau boleh tak payah naik lah aku. Cina senang cerita je. So itu je lah kisah kenal dengan Helios ni.